ujian mendengar. Okey, ujian mendengar. Sekarang kita pergi kepada infografik format SPM Curriculum Standard Sekolah Menengah KSSM. Okey, yang mentol ini cerita utamanya. Okey, ujian lisan mendengar kertas 4. Okey, 30 markah. Ya. Ujian diuji secara mendengar, soalan berbentuk objektif aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk, objektif respon terhad. Okey, baik. Seterusnya konstruk dan aspek ditasih ialah kemahiran mendengar, memahami dan mengaplikasi, menganalisis. Maksudnya menganalisis petikan. Bukan menganalisis petikan, menganalisis soalan. Dia analisis soalan, dia kena dengar. Okey. Masa taksiran, anggaran 30 minit. Aras kesukaran mengikut kesuksesan tahap kebolehan calon. Okey, ada aras rendah, ada aras sederhana dan ada aras tinggi. Baik. Jadi ini ialah panduan dia. Okey, yang seperti yang mula-mula tadilah Cikgu Has terangkan tadi ya. Praktis ini merupakan sebahagian contoh item ujian mendengar, bukan full set ya. Kami pun tak tahu macam mana rupanya full set ni. Ini sebagai latihan persediaan awal. Okey, sesuai dilaksanakan semasa PDP ataupun PDPR untuk mengukuhkan, memantapkan dan mengukuhkan kemahiran mendengar. Okey, ujian mendengar ini dipersembahkan dalam pelbagai bahan dan pelbagai sumber. Okey, baik. Cikgu Has, silakan kepada praktis 1. Okey, kejap ya. Okey. Sekejap ya Cikgu Has ya, saya buat turun bawah. Sebelum Cikgu Has mula, dalam modul kami ada QR code untuk ujian mendengar. Dah ada. Dah ada siap. Scan saja dia akan keluar dan ini soalan dia. Boleh terus buat di sekolah. Boleh terus buat di sekolah ni sebagai latihan lah ya, latihan ya. Okey, baik. Cikgu Has, silakan Cikgu Has. Okey, sebelum saya mula, tadi ada anak anda yang tanya, boleh pakai earphone ke untuk ujian mendengar ni? Latihan kat rumah bolehlah anak anda. Guna earphone berdasarkan QR code yang anak anda scan tadi tu. Tapi kalau dalam peperiksaan ataupun pentaksiran sebenar, tak adalah sebab kita bukan bersendirian. Kita dengan rakan-rakan yang lain. Kalau kita tengok dalam PT3 yang lepas pada tahun 2019 yang anak anda ambil tu, okey, memang kita berada dalam dewan ataupun dalam kelas. Ya, kita dengar bahan tersebut beramai-ramai. Jadi tak bolehlah guna earphone. Tu yang saya nak perkatakan ya. Okey anak-anak, dekat sini kami cuba jayakan seperti mana yang ditatarkan lah ya. Kat rumah saya bising sikit bunyi hujan yang kuat ya. Tak dengar. Suara tu je dengar. Tak dengar yang bising tu, tak dengar. Clear, cantik. Okey, anda diberi masa 1 minit untuk membaca soalan. Tu yang kita faham lah sebelum ni ya anak-anak. Kemudian dengar petikan yang berikutnya dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Yang ni contoh saja ya anak-anak ya. Kalau ada sebarang perubahan selepas ini, itu adalah yang ditentukan oleh lembaga peperiksaan. Ini hanyalah latihan saja. Anak-anak pegang kepada tu ya, latihan saja. Maknanya nak latih diri kita supaya kita cuba dan dapat menjawab seperti mana yang dikehendaki dalam peperiksaan ataupun pentaksiran nanti. Okey, dekat sini anak-anak, kita akan diperdengarkan rencana keladi tikus rawat barah. Bacaannya tu macam saya buat tadi tu, bacaan secara mekanis. Tu yang saya kata, ini sebenarnya kita tak lari daripada tuntutan di SKP. Cuma kita dengar bacaan tersebut. Jadi anak-anak, bila nak jawab lah kan, bila kita dengar bahan yang dibaca tu, alangkah baiknya kalau kita ada pensel, kita boleh catat. Sebab kita dah tengok soalan tadi, betul tak? Bila dah tengok soalan tu, kita dah boleh kenal pasti jawapan-jawapan yang kita boleh jangkakan berdasarkan soalan tadi. Jadi itu perancangannya. Ada juga rakan guru yang tanya, cikgu, kalau kita nak jawab soalan ini yang dikemukakan ini, perlu ke dalam ayat yang lengkap? Saya punya pandangan, kita lebih kepada langkah-langkah keselamatan. Memandangkan tempoh masa menjawab tu panjang, kita latihlah diri kita untuk jawab dalam ayat yang gramatis. Itu selamat.
Ya, itu selamat. Sebab kita tak ada penskoran lagi. Nanti kalau kita kata jawab dan apa yang disoal terus jawab sahaja, tiba-tiba lembaga peperiksaan tetapkan penskorannya mesti jawab dalam ayat yang gramatis. Siapa yang bermasalah? Kita. Okey? Baik kita jawab dalam ayat yang gramatis. Sebab latihan ini seperti yang saya sebut dengan Cikgu Linda tadi tu, Cikgu Linda pun sebut juga perkara yang sama. Kita jawab dalam petikan umum. Kita jawab dalam petikan sastra. Kita memang dah latih diri kita ni untuk jawab dalam ayat yang lengkap. Jadi apa salahnya ya semasa buat latihan di rumah ini secara sendiri ataupun dengan guru, kita latih diri kita untuk jawab dalam ayat yang gramatik. Okay, Cikgu Linda nak sambung ke? Kejap saya sambung. Jadi sebenarnya ada anak-anak kita ni dia tak faham. Okey, jadi sebenarnya macam ni tau. Okey, yang ini petikan ni kamu tak diberi petikan ni. Ya, betul. Kamu hanya mendengar. Ini contoh. Kamu akan dengar, dia macam ni tau. Anda diberi 1 minit untuk membaca soalan, bukan petikan. Okey. Kamu diberi soalan. Ini bentuk soalan. Ini dalam modul Kebabum adalah soalan ni. Macam ni. Dia ada soalan. Jadi kamu baca 1 minit. 1 minit itu kamu gunakan semaksimum mungkin untuk highlight, untuk keluarkan. Maksudnya kamu kena fikir. Soalan ini, benda ni kamu kena jawab bila dengar. So bila kamu baca kan, jawab soalan berikut berdasarkan petikan rencana yang diperdengarkan. Okey. Jadi dalam masa 1 minit kamu highlightkan, oh dia nak kesan positif selepas memakan keladi tikus. Keladi tikus ni tumbuhan ya sayang ya. Saya pun boleh tengok apa ni makan tikus ke apa ni. Oh rupanya keladi tikus. Sabar je lah. Okey. Oh dia nak kesan positif. Highlightkan. So kalau situ 2 markah, 2 isilah. Macam itu. Lepas tu baca kedua, oh dia nak kelebihan keladi tikus. Dia ada beza tau. Kesan positif selepas makan keladi tikus. Tapi kalau kelebihan ni maksud kelebihan secara besarlah, umumlah macam itu. Jadi tak apa, dengar je dulu. Satu lagi, apabila petikan itu diperdengarkan, kamu kena dengar betul-betul kesan positif, dia akan ada. Kelebihan keladi tikus dia akan ada. Cuba dengar yang itu. Jadi highlightkan itu ya. Seterusnya yang ni pula. Bulatkan jawapan yang betul bagi soalan 3. Yang ni. Oh, negara yang menggunakan keladi tikus kecuali. Highlightkan kecuali. Takut tersilap. Dalam masa 1 minit ni kecuali apa? Nanti dia akan sebutlah ni. Apa benda-benda. Tengok mana yang tiada. Tak susah pun jawapannya. Yang sebenarnya nak cari janji kena dengar betul. Okey, di manakah kawasan keladi tikus banyak ditemui? Di mana? Kat mana kawasan keladi tikus ni? Highlightkan kat mana supaya kamu nampak nanti macam tu. Okey, seterusnya nyatakan 2 langkah bagi mengamalkan gaya hidup sihat. Ingat, arahan soalan nyata. Kalau nyata tak perlu huraian panjang-panjang, nyatakan. Tapi kalau dia kata hurai, panjanglah sikit huraian. Dan seperti yang Cikgu Hasfariza kata tadi, jangan buat ayat yang tidak mengambil arahan soalan, ambil yang kat sini. Ini ambil, kemudian kamu buat sebagai jawapan macam itu. Supaya macam itu pula jadinya Cikgu Has. Macam ini. Jadi bermaksud di situ kamu punya jawapan nampaklah lengkap kan, mengikut hukum gramatisnya macam itu. Ini contoh jawapan lah. Ini caranya. So bila diberi 1 minit, kamu dah nampak. Lepas itu, okey, dengar petikan berikutnya dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Macam itulah kiranya. Ini dia punya contoh sajalah ni. Ini contoh latihan ya. Okey. Lepas tu kamu dengarlah. Sambil dengar tu, sambil tulis jawapan. Cikgu Has ada nak tambah tak kat sini? Sebab dia ada step lagi kat bawah ni. Ke saya nak teruskan? Maaf, tadi saya kehilangan hilang daripada radar sekejap. Okey. Tadi ada anak-anak tanya tu, petikan dibaca sekali saja ke? Cikgu Linda jawablah. Teruskan. Okay. Lepas tu bila kamu dah dengar kan, step kedua ni kamu dengar, lepas tu jawab kan. Okey, sambil dengar jawab. Kalau boleh tulis pakai pensel dulu pun tak apa, tak ada masalah kan. Lepas tu nak tulis balik nanti sebab takut nak betul-betul kan. Okey, lepas tu
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Bermaksud bila dia habis pendengarkan tu 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, dan soalan tadi terjawab. Petikan rencana dibaca sekali lagi. Mudah ke senang? Okey. Jadi kat situ bermaksud di situ tak susah sangat pun. Ini contoh tau. Kita pun tak tahulah lembaga macam mana tapi ini lebih kurang lah Cikgu Has ya. Okey, Ya, silakan Cikgu Has. insyaAllah. Nak Bolehlah cuba? dijadikan sebagai panduan dan juga persediaan untuk ketika ini.